Sedangkan tadi, ingat saya buat kehidupan tadi, map kehidupan, ada buat nilai dan jadi apa. Yang kedua, benda yang kita tak suka dan benda yang kita suka. Tulis. Nanti pointer tak bagus, fokuskan pada yang baik. Dan ingat niat kita belajar ni nak membantu manusia. Jangan niat nak pangkat, dapat title. Ingat, apa yang saya boleh beri bukan apa yang saya dapat. Banyak kadang kita tak payah nak ni, saya nak jadi orang pertama, yang paling best, orang top. Itu bahasa nafsu, bahasa ego. Saya nak jadi di kalangan orang terbaik, saya nak beri impak yang baik, nak cari mata wang pahala yang banyak supaya nak mati husnul khatimah, nak mudah daripada mahsyar, nak mudah titian sirat, nak mudah di alam barzah. Nak dapat timbangan tangan, dan niat yang 5 tu memang confirm baik semua. InsyaAllah. Tak ada malas. Bila Prof sebut tadi tentang buat benda tu bukan nak kejar pangkat dunia, bukan nak pujian orang, tapi sebenarnya kita lebih kepada apa Allah nilai kita. Dan saya suka nak kaitkan kata-kata ni, kalau kelebihan kita seluas lautan, rendahkan diri kita selebar bumi. Allah sedapnya Siti memang lancar, sedap Siti cakap. Okey, pinjaman Tuhan juga tu. Kalau tak bagi ilham, tak kerti nak cakap macam ni. Ilmu Allah sebenarnya. Macam kata Prof kan, apapun kelebihan kita, sebenarnya kadang-kadang kita ni penggerak untuk orang berubah. Kita nak gerakkan orang, Allah akan gerakkan kita. Dan buat kerana Allah, Masya Allah, kita punya pertolongan dahsyat. Siti macam naik jet nanti. Apa nak buat? Lagi kita tak nak penghargaan, lagi dapat penghargaan. Orang yang kejar pangkat tak dapat pangkat, orang yang lagi pada pangkat. Jadi kita ni hidup jangan kejar duit biar duit kejar kita. Jangan kejar kerjaan biar kerjaan kejar kita. Jangan kejar nama biar nama kejar kita. Betul sangat. Okey, bersama pemanggil lagi Prof. Sekejap sangat ni nak habis dah ni, sayang sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa ni? Ini saya Yusuf Muhammad. Cik Yusuf dari Sekamat. Silakan. Saya nak ucapkan tahniah kepada Profesor Dr. Muhayya lah. Kerana satu, yang penyampaian ni cukup cantik lah, cukup baik lah untuk generasi sekarang ni. Saya cuma nak bagi tips, idea supaya Dr. Muhayya boleh sampaikan lebih cantik. Alhamdulillah, sila. Iaitu dari satu sudut penzahiran apa yang kita ucapkan. Contohnya selawat atas Nabi. Alhamdulillah. Apabila kita selawat atas Nabi, kita tengok pengertian dia untuk mensejahtera ke atas Rasul. Cuba mengambil kefahaman tentang ayat itulah. Dan cuba zahirkan apa yang kita ucapkan. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita kata kita ucapkan salam sejahtera ke atas Rasul, jadi kita cuba lakukan tindak tanduk yang boleh mensejahterakan Rasul itu. Mana tindak tanduk kita ni dia sukalah. Alhamdulillah. Itu salah satunya. Okey, terima kasih Cik Yusuf. Perkongsian juga bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap sekali. Betul. Okey, satu lagi SMS di Facebook waktu ni, di SMS sebenarnya. Okey, katanya Prof, saya seorang suri rumah. Saya cepat sangat pendek. Contohnya, saya suri rumah terkejar-kejar kadang-kadang dengan anak 3 orang yang masih kecil. Contohnya kalau nak memandu, saya pergi belajar, tapi saya sering dihantui rasa takut. Tiba-tiba je cemas, tak kena gaya, tak kena tempat. Macam mana? Sebenarnya kita suka takut dan cemas ni kalau kita kurang keyakinan. Sebab tu dalam putih fear dan faith. Kalau kita banyak keyakinan, kurang ketakutan. Kalau kita kurang keyakinan, akan banyak ketakutan. So, banyakkan yakin pada Allah. Dan saya pernah tengok orang tu dengan anak, dengan apa, sampai 10 pun tak ada apa-apa, pasal dia yakin pertolongan Allah. So, bila nak naik kereta, baca doa kenderaan, banyak baca ayat kursi. Bila nak tidur, baca ayat kursi. So, amalkan apa Tuhan suruh. Dan ingat, bukan kita jaga anak kita, tapi Allah menjaga anak kita. Okey, ni masalah berkaitan mata pula Prof. Saadia Abu Samah kata, ditanya, anak lelaki saya berumur 24 tahun. Sebelah matanya tak dapat melihat dengan jelas walaupun dah pakai cermin mata. Jadi nak tanya Prof, rawatan apa sepatutnya? Sebenarnya kalau dah jumpa doktor mata lain, kadang-kadang kalau dia kata tak boleh buat apa, saya pun tak boleh buat apa. Nak beritahu sekali semua penduduk Malaysia, saya doktor doktor mata lain. Tidak ada yang doktor boleh buat, saya boleh buat. Cuma saya pandai cakap sikit je agaknya. Kemudian kalau doktor kita tak boleh buat, yang penting bersyukur pada mata yang melihat tu. Kalau sebenarnya kita satu mata pun boleh hidup macam biasa. So jangan risau. Asal penting dia tidak sakit dan menyusahkan. Dan
juga paling nak diutamakan mata hati, Prof, ya? Allah ya Tuhanku. Kalaulah kita ni rabun mata senangnya, rabun akhirat ni payah. Ya Allah. Sebab orang sebut akhirat, Siti. Jarang kan kalau sebut, mesti sebut orang kata, bukan Allah kata. Cuba kita sebut apa-apa Allah kata. Sebab nak pergi ni pergi yang selama-lamanya. Allah, tak kembali kata Rabbani. Sedih saya dengar lagu tu. Betul. Okey, mungkin tadi Khadijah Muhammad Yusof dia kata harap Prof dapat ulang 5 perkara tadi yang buat kerja adalah untuk akhirat. Kita 5 peringkat. Kita akan alami 5 peringkat. Pilihan raya setiap hari 5 peringkat. Okey. Kita pilihan raya setiap hari, iman ke nafsu, dosa ke pahala, syurga ke neraka, taat ke maksiat, Allah redha ke Allah murka. Ni 5 pilihan raya setiap saat apa kita buat. Dan 5 ini mempengaruhi 5 peringkat kita. Sakratul maut kita macam mana, adakah malaikat maut ambil dengan baik ke tak baik. Yang kedua, masuk dalam kubur, kawah neraka ke taman syurga. Yang ketiga, bangkit daripada padang mahsyar, bawah lindungan arash ke kita di matahari sejengkal berpeluh-peluh. Yang keempat, dapat buku timbangan dalam belah tangan kanan ke belah tangan kiri. Dan yang kelima, titian sirat kita macam kilat ke ataupun kita jatuh masuk neraka, na'udzubillah. So kita nak buat apa-apa senang. Saya nak menyuruh pada perempuan semua yang payah nak menutup aurat tu, kesiankanlah suami, pasal setiap kali kita melangkah kita sedang menempah tiket neraka untuk suami kita. Dan saya nak menyuruh pada orang yang berharta, yang duit banyak. Saya nak sebut minggu depan tajuk kita sumbangan kehidupan. Malam ni saya akan beri talk di Dewan Community Dinner untuk rumah, saya tak ingat rumah apa, untuk charity dinner, dana. Dan saya harap jumpa wanita-wanita yang dah pencen, yang duit banyak dan tak ada apa nak buat selain daripada kita beri rumah anak yatim saja. Cuba cari-cari sumbangan kita kepada orang yang boleh memberi dakwah kepada orang-orang yang jauh-jauh di Sabah dan Sarawak dan sebagainya, dan satu dana untuk dakwah Islamiah yang banyak, insya-Allah. Kalau boleh, kita umur dah 50-an ni kadang belian semua dah tak penting dah, beg-beg tangan dah tak ada dah. Cuba duit kita banyakkan pada untuk memberi manfaat pada orang lain. Wallahu a'lam. Dan sebagai akhirnya, Prof, mungkin kesimpulan sikit daripada Prof tentang topik kita, contoh kehidupan ni. Okey, so pertama saya nak sebut kita jadi contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua, contoh pada adik-beradik kita, mak mertua kita, ipar dua kita, pembantu rumah kita. Saya nak menyuruh pada semua orang, kalau boleh kat rumah kita tu, macam suami yang saya nak sebut tadi, yang suami dia sombong tak mau dengar, cuba pasangkan channel agama tiap-tiap hari, radio dan sebagainya, pasang aja. Berapa TV kat rumah, mula aja pasang satu rumah. Dan pembantu rumah kita, kalau nak suruh pembantu rumah baik, senang aja. Kita buat baik dengan dia, kemudian kita pasang radio TV yang baik untuk dia dengar. Dan lagi bila kita pergi bekerja pula, kita jadi contoh kepada orang lebih muda pada kita, dan contoh kepada pekerja kita. Walaupun kita pangkat tak tinggi, tapi kalau umur lebih tua, kita contoh kepada orang yang muda pada kita. Dan bagi ketua-ketua organisasi, tak kira daripada mana jabatan kerajaan ke politik dan sebagainya, tentukan kita buat apa yang sepatutnya dilakukan. Kerana kita tahu di padang mahsyar nanti kita akan line up di belakang orang yang kita ikut. So kalau kat dunia ni kita suka ikut orang yang jalan maksiat, kita duduk belakang dia lah, kita tahu duduk pergi mana. So kita fikir kita ni berkawan dengan siapa. Kalau kita tak suka pada orang baik-baik, pada orang alim-alim, pada orang beragama, kita tak suka dia, na'udzubillah, orang ni Allah sayang, kenapa kita tak suka dia? Tapi orang yang Tuhan murka, kita sayang dekat dia, na'udzubillah, takut ni. Pasal kita akan bersama dengan orang yang kita bersama di dunia. Sebab itu kita ni patutnya amalan kita tiap-tiap hari cuba cari orang yang soleh. Orang soleh ni bukan mesti orang alim. Orang soleh ni orang yang banyak ibadah, yang tinggal yang dilarang. Dan orang soleh kita minta doa dia. Kita mesti berjumpa orang alim. Orang alim banyak ilmu, kita jumpa dia untuk mendapat ilmu dia. Jadi tentukan setiap hari dalam interaksi kita ni, kita ke arah mana. Macam saya sebut, kita ni semakin hari semakin pendek umur kita, macam gelas, ais titis tumpah habis, lama-lama habis nyawa kita. So make sure kita hidup sehari-hari ni semakin lama semakin baik, Siti. Dan contoh lagi ialah kita tengok pokok, contoh kita, berarti pokok yang mati tak tumbuh, pokok yang hidup tumbuh. Tumbuh mean growth, makin bertambah baik. Dan orang yang stiff, dia macam pokok mati. Orang yang lembut akan dan suka saya diri kata-kata ini, kita berkongsi bersama kata-kata ni, Prof, bersama dengan bulan Rabiul Awal kita ni. Dia mencintai kita sebelum wujudnya kita di muka bumi. Adakah kita sudah membalasnya? Jika sudah,
adakah kita mencintainya tanpa musim, yakni setiap masa. Betul. Sungguh indah dan tinggi cintanya, mencintai dengan tidak melihat, mencintai dengan tidak mengenali, mencintai sehingga mati. Ingatan yang tak pernah luntur. Itulah dia Nabi Muhammad SAW. Masa nak wafat. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Dr. Muhaya Muhammad. Muhammad. Minta maaf pada semua para pendengar kalau kesilapan dalam cakap. Ya, dan Prof merupakan pakar bedah lasik dari Prince Court Medical Center dan juga merangkap pengarah perkembangan peribadi dan profesional ACMS. Mudah-mudahan sama-sama kita manfaatkan perkongsian ini, Prof. InsyaAllah. Hanya mau jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Siti.